Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni, okay. Sorry tadi line saya putus, so saya kena start balik pada awal. So, kita masuk topik faktor dan gandaan part 1. Okay. So, hari ni kita masuk berkenaan dengan faktor perdana, faktor sepunya terbesar. Okay, so kita bagi satu-satulah kita punya subtopik. Yang pertama, apa itu faktor? Okay, faktor bagi suatu nombor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Okay, macam saya cakap, bila nombor itu boleh kita bahagikan dengan tepat, kita tak dapat perpuluhan, dia dikira faktor bagi satu nombor yang kita nak lah. Okay, jadi kita tengok pada contoh satu. Tentukan sama ada 12 ialah faktor bagi 36 atau bukan. Okay, maksudnya dalam sifir 12 ada tak 36? Itu kalau kita nak guna konsep darab. Okay, tapi kalau nak senang kita kata sebab daripada konsep kata membahagi dengan tepat. Betul? So 36 bahagikan dengan 12 kita dapat nombor tepat 3. Tak ada perpuluhan. So 12 ialah faktor bagi 36. So betul lah 12 adalah faktor bagi 36. Macam mana pula kes kalau 9 dengan 30? Adakah 9 dikira faktor bagi 30 atau bukan? Okay. So bila kita 30, kita bahagikan dengan 9, kita akan dapat jawapan perpuluhan. Okay, banyak-banyak kat belakang. So, dia tak boleh dibahagikan dengan tepat, maka 9 bukan faktor bagi 30. Okay, so next. So, bagaimana untuk menyenaraikan suatu faktor? Okay, untuk menyenaraikan suatu faktor, kita kena tengok apa nombor yang dibagi pada kita, 18. So, apa nombor yang bila kita darabkan dapat 18, semua itu dikira sebagai faktor bagi 18. Okay, so kalau kita kat dalam contoh yang pertama ni, okay, kita start. Okay, saya nak tegur sikit berkenaan dengan penulisan. Okay, mula dengan 1. Jangan awak terus terjah 3 darab 6. Okay, sebab apa mula dengan 1? Sebab kita tak nak ada keciciran nombor. Okay, so 1 darab 18, 18. 2 darab 9, 18. 3 darab 6 pun 18. Ada tak lagi nombor yang kalau kita darab dapat 18? Okay, tak ada. Sebabnya kalau awak cakap 6 darab 3 sudah 18. 6 darab 3 adalah sama dengan 3 darab 6. Okay, so dah tak ada. Jadi apa nombor dekat sini? Kita ada 1, 2, 3, 6, 9, 18. Dengar cara saya sebut tadi. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Adalah faktor bagi 18. Okay, kenapa saya sebut macam ni? Kita tulis ikut urutan. Sebab kadang-kadang nombor tu ada terkeluar double. Okay, jadi kita tak naklah tertulis 2 kali. Okay, so seterusnya, senaraikan semua faktor bagi yang berikut. Okay, dia bagi A. Cari nilai faktor bagi 24. Okay, jom kita cuba sekali. Okay. So, senaraikan faktor bagi 24. So, kita mulakan dengan 1 darab 24. Dapat 24. Good. Okay, seterusnya. 2 darab 12. 24. So, ada tak sifir 3, 24? Tak ada. Ada 8. Tak ada. Ada kan? 3 darab berapa? 3. 3 darab 3. 3 darab 8. Jangan pakai 8 darab 3. Kita buat 3 darab 8. Okay. So, 3 darab 8 sama dengan 24. Sifir 4. Ada tak 24? 4 darab 6. Good. 4 darab 6. Darab 6 sama dengan 24. Ada lagi yang dapat darab dengan 24? Dapat darabkan dapat jawapan 24? Ada sifir 6. 6 darab 6 darab 4. Habis 6 darab 4 dengan 4 darab 6 tu nombor yang sama. So perlu ke kita tulis sama lagi? Tak perlu dah. So kita tulis jawapan cantik-cantik, kita susun ikut urutan. 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita naikkan. 6, 8, 11 dan 24. Okay, ialah faktor bagi 24. Okay. Tulisan saya cincang-bancai sikit lah. Okay, so itu kaedah untuk kita mengeluarkan, atau menyenaraikan faktor bagi 24. Okay, next. Kita try. Macam mana, okay, kalau kita nak cari, sebab soalan kedua kata cari faktor bagi 16. Macam mana kita nak mencari faktor bagi 16? So, kita mulakan dengan 1. Good. Okay. So, 1 darab 16 sama dengan 16. 2 darab
8. Good. 2 darab 8, 16. Seterusnya, ada ke sifar 3, 16? Ada. Lagi Tak ada ada. 4, 16? 4. Ada. 4 darab 4. 4 darab 4 darab 4. 4. Good. Sama dengan 16. Sifar 5 ada ke 16? Tak ada. Ada lagi yang boleh Tak darab ada. dapat 16? Ada. Tak ada. Tak So, ada dah. jawapan hanyalah Tak ada. 1, 2, 1, 4. 2, Lagi? 4. 4. 8, 16. Kenapa dah 4 dua kali? Kan dah ada 4 satu. Terus je. 1, 2, 8 4, dan 8, 16. 16. Okey. Macam tu boleh Senang kan? Boleh. Senang. Senang je. Okey, next. Tengok ini jawapan dia lah. Jawapan macam mana kita nak menyelesaikan. Saya tak keluarkan. Sekejap. Okey, so ini adalah jawapan macam mana kita buat yang tadi. So ni lebih kemas. So maka faktor bagi 24 ialah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Atau awak boleh tulis lepas tu ialah faktor 4 pun tak ada masalah. Okey, so next. Faktor perdana. Apa yang dimaksudkan dengan faktor perdana? Saya difahamkan awak ada belajar berkenaan dengan nombor perdana masa skor rendah. Betul tak? Betul. Betul. Tapi saya yakin ada yang ingat, ada yang tak ingat, ada yang faham, ada yang tak faham. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan faktor perdana? Okey, nombor perdana dulu. Sebelum kita pergi pada faktor perdana, kita pergi dulu apa itu nombor perdana. Okey, nombor perdana ialah nombor bulat yang hanya boleh dibahagikan dengan diri dia je dan 1. Okey, contoh kita bagi 2. 2 bahagi 2 dapat 1, betul? Dan 2 bahagi 1 dapat 2. 2 boleh tak bahagikan dengan lain? Kalau awak bahagikan 2 dengan 3, awak akan dapat Tuhan. Tak boleh lah. Okey, sama juga dengan 3, 5, 7 dan sebagainya. Lain. Okey, dan saya nak bagi tahu sikit berkenaan dengan nombor perdana, biasanya dia adalah nombor ganjil, hanya 2 je. Okey, 2 je nombor genap yang masuk faktor dalam nombor perdana. Okey, nombor genap yang lain biasanya kita boleh bahagikan dengan nombor-nombor lain, tapi nombor ganjil contoh 3, 5, 7, okey, dia dikira sebagai nombor perdana sebab dia tak boleh bahagi. Adakah 9 nombor perdana? Bukan. Tak boleh sebab 9 dia boleh bahagi 3, dia boleh bahagi 9, betul? Dia ada nombor lain. So dia bukan semua nombor ganjil adalah nombor perdana. Okay, good. So next, apa yang dimaksudkan pula dengan faktor perdana? Okay, so daripada tadi kita belajar keluarkan faktor. Daripada kita dah senaraikan faktor dalam ni, contohlah kita tengok 1, 2 yang faktor bagi 16 1, 2, 4, 8 dan 16. Yang mana nombor perdana kelas? 8 nombor perdana. 8 boleh bahagi 4. Ya, maka faktor perdana adalah 2. Okey, boleh faham? Okey, tengok pula faktor bagi 24. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Yang mana nombor perdana? 3. Lagi? 2 dan 3. 3. Maka dia adalah faktor perdana. Itu je. Senang kan? Okay. Senang je sebenarnya. Okay. So itu yang dimaksudkan. Faktor perdana ialah daripada senarai faktor yang kita peroleh, tentukan nombor perdana. Maka itu adalah faktor perdana. Okay. So sekejap ada yang baru masuk. Okay, next. So, apakah faktor perdana bagi 24? Inilah yang kita guna contoh yang tadi. 2 dan 3. Okay, betul lah. Okay. Okay. Kaedah untuk mengurai faktor perdana. Okay, dapat 2 kaedah untuk kita keluarkan faktor perdana. Yang pertama, okay, kita boleh guna kaedah pembahagian berulang. Yang kedua, kita boleh guna pokok faktor. Okay, so kaedah faktor perdana, okay, yang mana kalau kita pakai ni kaedah pembahagian berulang ini, awak tak perlu awak jangan buat semua terus bahagi-bahagi macam ni, okay. Awak buat satu-satu. 60 bahagi 2 dapat 30. Yang mana kalau kita bahagikan, jawapan akhir kita dapat 1. Okay, so 30 bahagi 2 dapat 15. 15 boleh bahagi 3, so dapat 5. 5 bahagi 5 dapat 1. So yang kat tepi ni semua adalah kita punya faktor perdana. So 2, 3 dan 5 lah faktor perdana kita. Okay.
So jangan awak, kenapa kita pakai nombor kecil-kecil? Okay, kenapa Ustazah tak pakai 20 je? Sebab 20 bukan nombor perdana. Okay, so kita pakai nombor yang kecil. Macam yang memang kita tahu dia nombor perdana 2, 3, 5, 7. Okay, so next, pokok faktor. Okay, pokok faktor kita boleh guna yang kaedah tadi. 4 dengan 15, kalau kita darabkan kita dapat 60, betul? So bila kita pecahkan 4, kita dapat 2 dengan 2. So bila kita pecahkan 15, kita dapat 3 dengan 5. Atau kita boleh pakai 2 darab 30. Okay, atau 2 darab 30. So 2 terang-teranglah 2, 2, 2. 30 ni kita boleh pecah lagi. 3 dengan 10. Which is 3 darab 10 dapat 30. Sebab tu dia pecah jadi 3 dan 10. So 3 kekal. 10 pula bila pecah lagi dapat 2 dan 5. Maka faktor perdananya adalah 2, 2, 3, 5. Okay. Atau kalau awak nak guna kaedah yang tadi pun boleh. Kita senaraikan dulu faktor tu. Lepas tu kita baca satu-satu. Itu pun boleh. Okay. Next. Faktor sepunya. Okay, kita dah belajar faktor. Kita dah belajar faktor perdana. Nombor perdana. So, ini kita nak masuk faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar. Which is kita dalam kurungan FSTB. Okay, jangan pelik lah. Kalau keluar perkataan FSTB tu apa? Itu adalah faktor sepunya terbesar. Okay, so apa itu faktor sepunya? Faktor sepunya adalah faktor yang sama diperoleh daripada 2 atau 3 nombor. Okay, jadi kita tengok apa yang dimaksudkan dengan benda ni. Dan apa itu faktor sepunya terbesar? Nilai terbesar daripada faktor sepunya yang diperoleh. Dia berkait. Okay, nak dapat faktor sepunya terbesar, kita mesti tahu apa dia punya faktor sepunya. Okay, itu cara dia. Okay, next. Okay, menentukan faktor sepunya. Okay, kita pergi satu-satu. So, tentukan adakah 12 faktor sepunya bagi 84 dan 56. Okay, bila dia kata sepunya, mesti dia ada bagi 2 nombor atau lebih. Macam ni 84 dengan 156. Dia boleh bagi 3 juga. Okay, maybe dia bagi satu nombor yang lain. Okay, so sekarang ni kita try. 84 kita bahagikan dengan 12. Sebab faktor tadi katanya kita mesti bahagikan dengan nombor yang tepat. Yang mana kalau kita bahagi, kita boleh dapat nombor yang tepat. Okay, so 84 bagi 12, kita dapat 7. So betul, 12 adalah faktor bagi 84. Tapi adakah 156 punya faktor adalah 12? So 156 bahagi 12, kita dapat 13. Pun kita dapat nilai yang tepat. Maka 12 adalah faktor sepunya bagi 84 dan 56. Okay, kita tengok next contoh. Adakah 4 faktor sepunya bagi, kali ni dia bagi 3 nombor. 32, 70 dan 112 dia tanya. Okay, so kita bahagikan. 32 bahagi 4 dapat 8. Okay, betul. 70 bahagi 4 dapat 17 tapi baki 2. Okay, so maka salah. Dia bukan faktor bagi 4, bukan faktor bagi 70. Okay, 112 bahagi 4 dapat 28. Ya, betul. Tapi disebabkan, okay, 70 tadi, kalau kita bahagi 4 dapat baki, maka 4 bukan faktor sepunya bagi ketiga nombor itu tadi. Okay. Dia mesti semua sekali kalau awak bahagi dapat nombor tepat, barulah dia dikira sebagai faktor sepunya. Okay, boleh So, next. Good. Okay, menentukan kaedah faktor sepunya terbesar. Kaedah yang pertama. Okay, so kaedah yang pertama kita menyenaraikan semua faktor. Ini kaedah normal lah. Okay, so bila saya cakap sebelum kita nak dapat faktor sepunya terbesar, kita tengok kata kunci dia dulu. Faktor sepunya. So, kita kena cari faktor sepunyanya dahulu. Baru kita boleh cari perkataan terbesar. Okay, so first, kita senaraikan semua faktor bagi 28. Macam mana kita nak senaraikan? Ingat, first tadi kita belajar. 1 darab 28, 2 darab apa, 3 darab apa. Okay, so ini dia tak tunjuk lah tapi dia dah listkan. So, faktor bagi 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14 dan 28. 14, 28. Okay, good. So, seterusnya, faktor bagi 32. Lepas dia dah buat-buat, dia kira dia dapat 1, 2, 4, 8, 16 dan 32. Okay, sekarang ni. Okay, kalau awak tanya, saya suka bulatkan mana yang sepunya. Okay, 1 sepunya, betul? Sebab 2 ada 1. 2 pun betul. Sepunya, sebab 2 ada 2. 4 pun sama. Ada lagi tak yang sama? Tak ada. So, sekarang ni faktor sepunya adalah 1, 2 dan 4. Tak ada dah. Okay. Sekarang,
Kata kunci adalah faktor sepunya terbesar. Antara 1, 2 dan 4, siapa paling besar? 4. 4. Maka SPB bagi 28 dan 32 adalah 4. Okey, boleh faham Boleh. Okey, senang je sebenarnya. Okey. Faham. Dia akan jadi masalah kalau awak salah bila menyenaraikan faktor. Okey, tapi ini kaedah normal lah, yang mana kalau awak senaraikan satu-satu. Kita tengok kaedah yang seterusnya. Kaedah yang kedua. Kita menggunakan pembahagian berulang oleh faktor sepunya. Okey, kali ni senang je. Kita pakai contoh yang sama, 28 dengan 32 Dudukkan 28 dengan 32 ni sebelah-sebelah. Okey, lepas tu letak koma. Bahagi ni buat satu-satulah. 28 bahagi 2. So 28 bahagi 2 dapat baki 14, letak kat dalam. 32 bahagi 2 dapat 16. Okey. So 14 bahagi 2. Okey, dapat 7. 16 bahagi 2 dapat 8. Okey. So sekarang ada lagi tak benda yang boleh dibahagikan dengan sama untuk 7 dan 8? Okey. Dah tak ada dah. 7 cuma boleh bahagi 7, 8 pula cuma boleh bahagi 8. So tak ada nombor yang sama. So cukup sampai situ sahaja. 2 yang kat tepi ni tadi, okay, 2 dengan 2 ni kita darabkan, kita dapatlah jawapannya 4. Okey, so jawapan dia 4. Ini kaedah yang kedua. So awak boleh guna yang mana awak rasa senang. Kalau awak tanya saya, kaedah yang kedua ni lebih ringkas. Okey, sebab lebih cepatlah. Berbanding kaedah yang pertama, kita nampak dekat sini ringkas. Tapi sebenarnya dalam jalan kerja ni dia tak tunjuk macam mana kita nak dapatkan yang darab banyak-banyak tadi tu. Yang tu kita kena keluarkan sendiri. Okay? Tapi tak ada masalah. Nak guna kaedah 1 boleh, kaedah 2 pun boleh. Dua-dua boleh pakai. Tak ada hal Okay, yang mana senang. Okay, next. Kita pergi pada latihan pada hari ini. Okay, latihannya banyak sikit. Tapi sebenarnya bendanya senang lah. Kenapa saya bagi banyak? Sebab saya nak biasakan. Saya nak awak biasakan apa yang dimaksudkan dengan faktor perdana, faktor sepunya terbesar. Sepunya terbesar. Good. Okay. So, hari ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 soalan. Okay. Bergantung kaedah terpulang. Okay, kalau dia kata, tengok macam soalan 2.1D, menggunakan kaedah yang sesuai. Okay, so awak boleh guna, nak pakai kaedah 1 ke nak pakai kaedah 2. Ikut pada awak. Okay, as long as awak dapat jawapan yang betul, tak ada masalah. Ringkas. Okay, itu sahaja. Habislah kelas kita pada hari ini. Okay.